Assalamualaikum. Hari ini kita akan sambung lagi unit 8 Tokoh Terbilang Kesultanan Melayu Melaka bersama saya, Cikgu Nuraihan. Baik, ada 3 objektif yang perlu dicapai hari ini. Yang pertama, di hujung pembelajaran, cikgu nak kamu semua tahu mengkategorikan apa peranan Sultan, Bendahara dan Laksamana dalam Kesultanan Melayu Melaka. Yang kedua, cikgu nak di hujung pembelajaran kamu tahu menjelaskan apa kepentingan mensentuhi nilai murni tokoh terbilang. Yang ketiga, cikgu nak kamu semua tahu menguraikan kepentingan menghargai sumbangan tokoh. Baik, kita terus ke objektif yang pertama, iaitu peranan Sultan, Bendahara dan Laksamana dalam Kesultanan Melayu Melaka. Baik, kita tengok peranan Sultan. Peranan Sultan yang pertama adalah Sultan melantik pembesar yang berkelayakan untuk menjalankan pentadbiran. Kan dalam Melaka tu ada pembesar kan? Siapa yang melantik? Sultan. Kena ingat, ini peranan pertama. Peranan kedua, Sultan menentukan hubungan diplomatik dengan kerajaan lain. Jadi sebelum Melaka menjalinkan hubungan diplomatik dengan kerajaan lain, Sultanlah yang menentukan hubungan tersebut. Yang ketiga, Sultan menerima kunjungan pedagang asing ke Melaka. Peranan keempat, Sultan mengetuai Angkatan Tentera Melaka. Siapa ketua? Sultan. Sultan adalah ketua Angkatan Tentera Melaka. Seterusnya, Sultan juga merupakan ketua agama Islam dan adat istiadat Melayu. Sultan juga memastikan keselamatan dan keamanan Melaka terpelihara. Nampak bertanggungjawab tak Sultan? Prihatin tak Sultan ni dengan keamanan Melaka? Siapa yang memastikan keamanan Melaka? Tak lain tak bukan adalah Sultan. Sultan ni juga menggalakkan perkembangan ilmu pengetahuan. Itu adalah 7 peranan Sultan yang kamu kena ingat, kena faham. Baik, seterusnya kita tengok peranan Bendahara pula. Yang pertama, Bendahara berperanan sebagai penasihat Sultan dalam urusan pentadbiran. Bendahara ni adalah orang kedua terpenting selepas Sultan. Jadi siapa yang selalu memberi nasihat kepada Sultan? Bendahara. Bendahara ni adalah penasihat Sultan. Bendahara juga merupakan ketua pembesar dalam pentadbiran negeri. Kan ada banyak pembesar kan dalam pentadbiran. Ketuanya siapa? Ketuanya adalah Bendahara. Peranan ketiga, Bendahara ni juga merupakan pembantu Sultan dalam mengembangkan agama Islam. Sultan tadi adalah ketua agama Islam. Bantunya siapa? Bendahara. Peranan keempat, Bendahara juga merupakan ketua diplomat, ketua hakim dan mengetuai angkatan perang. Bendahara ni ketua diplomat, ketua hakim dan ketua angkatan perang. Yang kelima, semasa Sultan gering atau keluar negara, gering ni maksudnya sakit. Kalau Sultan sakit, kalau Sultan pergi luar negara, siapa yang jadi pemangku Sultan? Bendahara. Bendahara adalah pemangku Sultan semasa Sultan gering atau keluar negara. Baik, kita tengok peranan Laksamana pula. Peranan pertama, Laksamana ni merupakan ketua Angkatan Laut Melaka dalam melakukan serangan. Kalau Melaka nak buat serangan dari laut, siapa ketuanya? Laksamana. Peranan kedua, Laksamana ni mengetuai urusan rasmi keluar negara. Laksamana juga merupakan duta bagi Melaka. Laksamana merupakan pengawal peribadi Sultan. Laksamana juga menjaga keamanan perairan Melaka dan keselamatan para pedagang. Jadi dekat Melaka kan terkenal dengan perdagangan. Siapa yang menjaga keselamatan mereka? Laksamana. Berani tak Laksamana ni? Kuat tak? Hebat tak Laksamana? Jadi ini adalah 5 peranan Laksamana yang kamu kena ingat. Kita pergi ke objektif kedua. Kepentingan mensentuhi nilai murni tokoh terbilang. Tadi cikgu dah cerita panjang lebar tentang peranan tokoh terbilang. Kamu dapat fikir tak apa nilai murni yang ada pada mereka ni?
cikgu nak tunjuk. Ini antara nilai murni yang ada pada tokoh terbilang lah. Contoh yang pertama adalah bertanggungjawab. Kita tengok sultan bertanggungjawab tak terhadap dia punya tugas, terhadap rakyatnya. Kita tengok bertanggungjawab kan. Itu juga dengan Laksamana bertanggungjawab terhadap keselamatan para pedagang. Nilai murni kedua adalah prihatin. Nilai murni prihatin ni kita dapat tengok dalam sultan, dalam diri sultan. Sultan sangat prihatin terhadap keamanan Melaka. Nilai murni ketiga adalah taat setia. Ni kita boleh tengok dalam diri bendahara dan juga Laksamana. Mereka taat, mereka patuh terhadap tugas-tugas yang diberikan kepada mereka. Taat setia terhadap sultan mereka. Nilai murni yang keempat adalah jujur. Nilai ini kita dapat tengok dalam diri ketiga-tiga tokoh tersebut. Sultan, Laksamana, bendahara jujur terhadap tugas mereka. Seterusnya adalah nilai berani. Ini kita dapat tengok dalam diri Laksamana. Laksamana berani mengetahui angkatan laut, contohnya dalam ketika melakukan serangan. Seterusnya adalah bijaksana. Ini kita dapat tengok dalam diri sultan. Bijaksana dalam mengatur hubungan diplomatik dengan kerajaan-kerajaan lain. Cikgu nak tanya ni, apa kebaikan yang kita peroleh sekiranya kita mencontohi nilai-nilai murni tokoh terbilang tersebut? Apa yang kita dapat kalau kita contohi nilai berani, kita contohi nilai jujur? Apa yang kita dapat? Cikgu nak kamu fikir sendiri jawapan tersebut. Dan seterusnya kita pergi ke objektif yang ketiga, iaitu kepentingan menghargai sumbangan tokoh. Tadi cikgu dah cerita panjang lebar tentang sumbangan-sumbangan tokoh ini. Apa yang tokoh-tokoh, apa yang sultan, bendahara, Laksamana buat untuk negeri Melaka. Kenapa kita perlu hargai sumbangan mereka? Mengapa? Cikgu nak kamu fikir sendiri mengapa kita perlu hargai sumbangan mereka. Contohnya, dengan menghargai sumbangan mereka, kita juga dapat mencontohi yang mereka dah buat. Contohlah, kamu yang fikir sendiri. Cikgu tak nak bagi tahu jawab. Baiklah, itu sahaja daripada cikgu untuk minggu ni. Cikgu dah sediakan lembaran latihan. Cikgu nak kamu buat. Tak semestinya cetak. Kamu juga boleh tulis soalan tersebut. Dan dah siap, ambil gambar. Hantar ke Google Classroom. Hantar secara peribadi kepada cikgu pun boleh juga. Tapi yang penting kamu kena buat kerja. Baiklah, itu sahaja. Terima kasih.